Okey. Assalamualaikum semua. Semua orang boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar. Actually saya bukan Aiza, saya Nur Nasuha Hashimah, menggantikan Puan Aiza. Okey, sebelum saya mula, semua orang boleh nampak slide saya tak? Okey, ya, okey. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Nur Nasuha Hashim dan hari ini saya akan explain inovasi kumpulan saya yang bertajuk TBS, iaitu aplikasi mobile untuk pelajar menyelesaikan topik limiting reactant. Baiklah. So actually what happened? Apa sebenarnya yang berlaku? Okey, dekat kolej saya iaitu KMJ, pelajar ni mengalami masalah untuk faham topik limiting reactant. Okey, untuk pengetahuan semua, limiting reactant ni topik untuk kimia lah. Saya merupakan pensyarah kimia. So macam mana saya tahu pelajar ada masalah? So basically melalui ujian dan juga temubual mereka lah. So siapa yang mengalami masalah ni? So, yang mengalami masalah tak faham konsep limiting ni adalah pelajar sains. Pelajar sains di KMJ. So, bila masa benda ni berlaku? So, benda ni berlaku semasa semester 1. Dan kenapa benda ni berlaku? Kenapa pelajar ni tak faham? So, basically, mereka tak faham limiting reactant ni sebab tak faham konsep, tak faham bahasa Inggeris, tak faham mathematicals punya konsep, tak boleh nak balance equation and so on. So biasanya untuk mengatasi masalah student tak faham ni, pensyarah akan bagi soalan. Okey, kita bagi soalan, student buat, bagi soalan, student buat. Sampai satu tahap di mana pelajar ni dia akan depend sangat dengan pensyarah. And kita tak nak benda tu. Okey, kita nak melahirkan generasi yang dependent. Okey, bukan dependent, independent. So from that kami decide untuk buat apps. Okey, yang diberi nama TBS. So basically TBS ni stands for The Brainy Steps, iaitu langkah-langkah yang bijak, bukan terminal bersepadu selatan . So The Brainy Steps, so singkatannya adalah TBS. So kenapa perlunya apps ini? So kita perlukan sebab dia beranimasi, visual lebih menarik compare to kertas je kan. Okey, dan pelajar hanya perlu download sekali saja. So lepas tu kalau nak guna dah tak perlu data lah. Dan juga sebenarnya akan ada suara, akan ada suara pensyarah yang membantu pelajar untuk menyelesaikan topik limiting reactant. Okey. So macam mana kami bangunkan aplikasi ni? So basically TBS ni bermula dengan a very simple PowerPoint. Okay, TBS ni bermula dengan PowerPoint di mana kita letak fungsi hyperlink daripada one slide to one another. So maksudnya dalam PowerPoint tu kita akan letak butang tau. So butang tu student akan tekan untuk diorang pergi ke next slide, macam website lah. So akan ada suara pensyarah mengiringi students. Okay, macam di paparan ni. So contoh kalau student nak pergi ke problem set 1, so diorang klik dekat sini and diorang akan pergi ke page problem set 1 lah. Okay, so masalah dengan TBS fasa pertama ni adalah TBS fasa pertama ni dia merupakan a normal PowerPoint dan hanya boleh diakses melalui laptop. So tak semua pelajar mempunyai laptop. Okey, dan laptop juga terlalu besar untuk pelajar bawa ke mana-mana. So daripada situ kita decide untuk buat apps. Okey, daripada PowerPoint tu kita decide untuk buat apps. So macam mana kami buat? So basically daripada PowerPoint tu kita tukar dalam format JPEG, kita bangunkan melalui Animate CC. Daripada situ butang interaktif tu kita hasilkan menggunakan Adobe Animate 2020. Okey, daripada Adobe Animate 2020 tu, okey, kita akan publish as Android 33.0.
So daripada situ akan ada file APK yang dijana. File tu akan dimuat naik dan diterbitkan di Google Play Store. Okey, seperti di paparan. Yang ni saya dah download lah. So, apa implikasi apps ini? Okey, so basically kita dapati bahawa terdapat peningkatan peratusan pelajar memperoleh markah maksimum. Okey, so seterusnya persepsi mereka. So kita dapati bahawa TBS ni membantu mereka dalam memahami topik limiting reactant tanpa perlu pensyarah berada di situ. Okey, sekarang mereka TBS ni akan menggantikan pensyarah. Okey. Seterusnya kita dapati bahawa nilai puratermin bagi persepsi pelajar berada pada tahap yang tinggilah berdasarkan nilai min kat sini. Seterusnya, okey. TBS ni sebenarnya dah mendapat pelbagai pengiktirafan. Kita dah register MyIPO pada 24 Februari yang lepas. Kita dah present benda ni dekat unit kimia. Okey, saya juga dah share TBS ni dengan guru-guru di Sabah. Okey, saya dah share dekat Sabah. Tapi masa ni dia belum lagi bertukar jadi apps. 2018 tu dia belum lagi apps. Dia dalam keadaan PowerPoint. Kita dah join K Inovasi UKM, kita dapat perak. Compax kita dapat gangsa. Lepas tu kita ada UUM punya PIP, kita dapat gangsa dekat sini. Then kita dapat the first goal, okay, IABD 2019. Okay, masa 2020 kami decide untuk jadikan 2020 tu masa untuk kita develop the apps. Okay, yang latest kami dah menang 2 anugerah, iaitu anugerah perak dan juga kita dah menang the most liked virtual presentation on the YouTube. Rasanya kumpulan saya ada share link kalau nak tengok the video lah. I think that's all from me. Ada apa-apa soalan? Ya, saya. Boleh. Okey, untuk pengetahuan semua, TBS ni dia ada 2 fasa. Fasa pertama, dia adalah PowerPoint biasa di mana saya buatkan dia nampak seperti website. So masa tu development dia ambil masa dalam sebulan lebih. Dan saya bagi kat student. Okay, dan saya bagi kat student. Tapi PowerPoint ni dia tak mobile friendly. PowerPoint ni dia tak mobile friendly sebab bila saya masukkan TBS yang first tu dalam phone, animation tu semua suara tak keluar. So sebab tu kita decide untuk buat apps. Okay, kita decide untuk buat apps. Untuk apps pula kita ambil masa dalam sebulan setengah. Okay, sebulan setengah. Kebetulan memang kita dah ada Google account semua tu, so benda jadi simple lah. Okay, dalam sebulan setengah dan kita sempatlah bagi kat student last semester. Ya. Dia orang sebenarnya terkejut macam mana pensyarah boleh came out dengan apps kan. Okay, itu first. And dia orang interested to know macam mana kita boleh buat PowerPoint tu jadi apps. Okay, saya kalau nak tengok saya boleh tunjuk sebenarnya. Nak tengok, okay, apps tu. Sekejap saya tak nampak skrin. Okay. Tak tahu lah dah nampak ke tak. Okay, saya dah download. So ini TBS. So just tekan. Okay. Alah. Sorry ya. Boleh. Tetapi ada limitation untuk iOS. iOS tak boleh.
This one sebab tu saya ada mention tadi hanya untuk dekat Google Play Store je. Android sahaja. So itu dia punya limitation lah. So sebenarnya, okay, once dia orang buka apps tu, sebenarnya ada suara, so maybe tak boleh dengar. Sebenarnya ada suara yang akan mengiringi, maksudnya yang akan guide mereka throughout the step. So sebenarnya dia orang boleh tekan butang ni, so dia orang boleh pilih macam ni. Take 1 minute of your time to read the question. So dia orang boleh pilih step mana yang dia orang nak. Kalau PowerPoint biasa, benda ni tidak akan dia tak akan keluar dekat phone. Yes. Yes, itu limitation dia lah. Actually kita dalam proses nak perbanyakkan TBS ni, kita nak student pula yang buat. Sebab yang sekarang ni pensyarah yang buat kan. So sekarang ni untuk second phase kita nak ajar student untuk buat apps. Kita nak ajar. No. Yes, kita akan check the content, takut salah kan. Kita akan check dulu before they proceed with the steps lah. Sebenarnya simple sangat sebab proses ni tak perlu coding apa. Tak perlu coding. Jadi memang dalam sehari pun student sebenarnya boleh buat. Cuma dia ambil masa bila kita nak upload dekat Google Play Store tu. Dia ambil masa sehari 2 lah. Tapi untuk generate the file tu very simple. Okay. Okay, first. Okay, I see. Okay, I know. Okay, now apa yang specialnya TBS ni berbanding apps yang lain, memang dia genuinely created by us. Maksudnya suara pun suara saya, memang everything from me. Maksudnya the originality is there. Kita tak upah software engineer, tak ada. Okay, and memang sebenarnya saya jenis yang akan share dengan student how I do this, so that dia orang tahu datangnya dari mana apps ni. Sebab saya nak dia orang pun interested to learn, okay, to learn instead of, yelah kita memang tujuan utama nak bagi dia orang faham kimia tu, tapi pada masa yang sama sampingannya kita nak dia orang belajar ada apa kita panggil tu skill. Kita nak dia orang tahu skill tu juga. Yeah. Oh, okay, faham. So saya akan melakukan promosi lah. Dan puan sendiri sebenarnya kena try. Selagi tak try, macam mana? Let's say ada 5 TBS daripada different people. So you have to macam try each one lah. So trust me, bila you try our TBS, you akan rasa the originality tu. Okay, you takkan jumpa benda tu. You takkan jumpa TBS macam kami yang kami buat ni. The sincerity is there. Okay, terima kasih.
Ya, saya ambil gambar. Dia tanya, kenapa perlu kenapa perlu pilih apps ni? Sudah. Tapi susah nak faham. Kenapa perlu pilih apps ni? Sebab memang kita create